kita nak ke cerita pagi Negeri Sembilan untuk membawakan situasi ekonomi semasa. Nur Syikin Harun ada laporannya. Terima kasih OVO bersama dengan kami. OVA, inilah dia, dapatkan ataupun follow mereka di IG dan juga di media sosial. InsyaAllah kita akan bersua kembali selepas cerita pagi Negeri Sembilan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Situasi ekonomi global turut memberi kesan kepada ekonomi negara yang juga sekaligus memberi impak kepada gaya perbelanjaan masyarakat. Bagi mengetahui lebih mengenai situasi itu, bersama-sama saya ketika ini ialah pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Umi Hamidatun Sofian Lee. Baik Doktor, seperti yang disiarkan di media mengenai kesan peperangan, krisis makanan dan juga kenaikan harga pelbagai komoditi. Apa kesannya kepada negara? Okey, baiklah. Kalau kita tengok implikasi ataupun kesannya yang besarlah bila kita tengok negara itu dia melibatkan masyarakat kan, entiti yang berada di dalam negara. Kalau kita ikutkan sekarang ni yang ditanyakan itu merujuk kepada tiga elemen utama iaitu krisis makanan, kemudian melibatkan peperangan dan juga membawa kepada peningkatan harga barang. Sebenarnya tiga elemen ini dia ada kesinambungan antara satu sama lain. Bila benda itu berlaku iaitu krisis peperangan antara Rusia dan Ukraine, saya rasa yang berlaku pada awal tahun ini memang memberi kesan yang sangat besar kerana kedua-dua negara ini adalah penyumbang ataupun kita panggil negara pengeluar kepada produk-produk seperti gandum, jagung dan sebagainya. Malahan Rusia ni sebenarnya adalah negara pengeluar pertama untuk gandum. Dan yang kedua, Ukraine pula adalah pengeluar keempat. Dan yang kedua adalah, kalau tak salah saya, adalah India. Juga merupakan negara pengeluar kedua terbesar gandum. Jadi bila berlakunya peperangan antara kedua-dua negara ini, implikasinya akan membawa kepada transisi kepada krisis makanan, yang mana di dalam negara kita juga pihak kerajaan iaitu Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan penarikan AP import kepada produk-produk makanan untuk menangani isu krisis makanan yang dilihat berlaku dalam negara supaya isu ini dapat ditangani dengan baik. Jadi bila kita tidak cukup pengeluaran ataupun untuk menampung perbelanjaan dalaman dari segi produk makanan dan sebagainya, implikasi yang paling besar adalah masyarakatlah ataupun pengguna kerana peningkatan harga barang. Contoh macam ayam, kita tengok kan, kalau tak salah saya baca yang terkini di Johor misalnya 1 kilo dah mencecah RM12. Nampak tak? Jadi benda itu sedikit sebanyak memberi bebanan lah. Dan bagaimana benda itu boleh berlaku? Itu yang saya kata tadi, dia seperti satu rantaian. Benda ini berlaku mendorong kepada krisis makanan. Bagaimana krisis makanan itu akan membawa pula kepada kenaikan harga barang sebenarnya. Itulah. Baik Doktor, dengan iklim ekonomi tidak menentu ketika ini, apa nasihat Doktor kepada orang ramai? Okey, untuk keadaan semasa, sebenarnya kita ada perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendek, yang selalu saya sarankan kepada yang seringkali merujuk kepada saya berkaitan dengan bagaimana untuk menangani isu tersebut adalah melalui tabung ataupun dana kecemasan misalnya. Kemudian kita boleh mencari alternatif tambahan seperti kita boleh menyelaraskan bajet keuangan keluarga ataupun keuangan diri kita sendiri. Kalau kita tengok macam sebelum ni, perbelanjaan itu mungkin separuh daripada kita punya perbelanjaan ataupun gaji bulanan kita. Jadi kita kena kurangkan supaya benda itu tidak mendatangkan beban kepada kita. Dan yang kedua, boleh merujuk kepada kaedah-kaedah lain, contohnya mendapatkan peluang pekerjaan sambilan. Salah satu inisiatif saya rasa sekarang ni lebih terbuka kepada sistem e-hailing lah. Kita ada Grab, kita ada Foodpanda dan sebagainya. Dan juga kita punya hobi dan minat juga sebenarnya boleh menjana pendapatan. Contohnya kalau sebelum ni kita hanya minat untuk buat kek ataupun buat kuih sekadar suka-suka untuk keluarga, tapi sebenarnya benda tu boleh menjadi pendapatan. Itu salah satu inisiatif lah yang boleh saya sarankan kepada warga, kepada yang mana rakyat Malaysia lah secara keseluruhannya. Dan selain daripada itu juga boleh, kalau sebelum ni kita mungkin suka berbelanja hotel-hotel mewah ataupun percutian mewah misalnya, kita boleh berbalik kepada asal lah, iaitu
iaitu menyokong industri perlancongan dalam negara yang saya rasa menawarkan pakej-pakej percutian yang bagus, lebih murah, bersesuaian dengan keperluan semasa, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Doktor. Baik, sekian dahulu perkongsian cerita pagi dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih rakan tugas kita di Negeri Sembilan, itu Nur Ashikin Harun, dan pada waktu ini kita nak berkunjung